Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi asi wa la tu'asi ya karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, kita nak mulakan dengan sambungan 9.2 ekologi populasi. Okey, tengok sama dekat buku kamu. Ke surat berapa? Okey, 117 kan? Okey, kita nak buat sama-sama. Kiranya buat sekali dalam buku sebab ini melibatkan pengiraan. So sediakan kalkulator dekat dengan kamu. Okey. Okey, ekologi populasi. Okey, ekologi populasi sekarang ni merupakan satu cabang ekologi yang mengkaji interaksi sesuatu populasi dengan persekitarannya. Okey, sekejap Mama ada surat sampai. Okey, populasi apa yang dikaji? Termasuklah populasi haiwan dan tumbuhan dalam satu kawasan. Maksudnya bidang itu mengkaji bagaimana taburan organisma itu dalam kawasan, sesuatu kawasan. So taburan populasi dia menunjukkan dia menunjukkan cara bagaimana organisma itu berinteraksi di dalam sesuatu habitat. Okey, so kita nak tengok faktor-faktor yang mempengaruhi taburan populasi. Okey, faktor apa yang boleh mempengaruhi bilangan sesuatu organisma dalam satu kawasan? Okey, yang pertama adalah suhu. Okey, untuk tumbuhan suhu optimumnya adalah 25 darjah Celsius sehingga 30 darjah Celsius. Kerana bila suhu yang tinggi, kita tahu suhu yang tinggi akan menyahaslikan enzim. So enzim yang penting untuk tumbuhan adalah enzim semasa fotosintesis. So jika enzim ini terganggu, semua proses biokimia dalam tumbuhan akan terganggu. So merencatkan pertumbuhan. Okey. Meningkatkan kadar sejatan air secara transpirasi. Menurunkan kadar fotosintesis. So kalau suhu terlalu rendah pun dia akan mengurangkan tindak balas enzim sekaligus semua tindak balas biokimia dalam tumbuhan akan berkurang. Okey, seterusnya adalah air. Untuk tumbuhan, air memang sangat penting untuk enzim, untuk fotosintesis, untuk pengangkutan, untuk sokongan. So kawasan tundra seperti gurun dan tundra kutub, oleh kerana kandungan air dia rendah, maka kepadatan tumbuhan pun rendah. Berbanding kalau kita Malaysia, kita mempunyai taburan hujan yang tinggi sebab kita berada di kawasan tropika. So Malaysia mempunyai kepadatan tumbuhan yang tinggi. Okey, cahaya matahari penting untuk fotosintesis. So ini kawasan tundra Walaupun kamu nampak cerah macam ni, tapi sebenarnya keamatan cahaya dia rendah. So bilangan tumbuhan dia sedikit. Okay, pH tanah penting untuk penyerapan nutrien dalam akar. So pH yang terlalu berasid atau terlalu berakali boleh menyebabkan penyerapan nutrien garam mineral menjadi rendah.
So pertumbuhan akan terjejas. Okey, kandungan garam mineral. Okey, kandungan garam mineral memberi kesan terhadap penyerapan air secara osmosis. Jika garam terlalu tinggi di dalam air, garam mineral, so pokok akan kehilangan air melalui osmosis. Okay, so jenis-jenis mineral tu dalam bab 3 kita dah belajar. Jenis-jenis makronutrien dan mikronutrien. Okay, so kita tengok pula faktor apa yang mempengaruhi taburan populasi untuk haiwan. Tadi untuk tumbuhan, sekarang untuk haiwan. Okay, untuk haiwan adalah suhu. So suhu yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah bergantung kepada jenis tumbuhan. Jenis haiwan. Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan kurang. Habitat itu kurang diduduki oleh haiwan yang memerlukan kelembapan yang rendah. Okey, gambar sini teacher beri gambar cacing dengan siput. Siput babi dengan cacing, dia memerlukan kawasan yang lembap. Okey, so bila kawasan tu terlampau kering, tak adalah kedua-dua haiwan ni. Sumber air. Okey, haiwan dia tertumpu kepada kawasan yang mempunyai sumber air yang mencukupi supaya dia dapat minum dan dapat menyejukkan badan. Okey, tempat pembiakan. Haiwan dia perlukan tempat pembiakan yang sesuai dan selamat untuk dia melahirkan dan membesarkan anak. So bila habitat untuk tempat pembiakan dia terjejas, maka kadar pembiakan dia pun boleh terjejas. Menyebabkan haiwan itu pupus. Okey, seperti contoh, walaupun penyu dia hidup di dalam laut, tapi tempat pembiakannya adalah tempat dia nak bertelur adalah pantai. So jika pantai tercemar, okay, semakin kurang tempat pantai yang sesuai untuk dia mendarat, lama-lama dia akan semakin pupus. Gambar yang kedua ni teacher letak gambar kelip-kelip. Kalau untuk di Semenanjung Malaysia, okay, kelip-kelip ni terdapat di Kuala Selangor dan ada hanya pada Kuala Selangor tu ada satu sungai. So dekat tepi-tepi sungai tu ada sejenis pokok ni. Pokok ni adalah tempat untuk kelip-kelip membiak. Kalau pokok ni sepanjang sungai tu berkurang, maka kuranglah tempat pembiakan untuk kelip-kelip. Okey, bekalan makanan. Makanan penting untuk kemandirian haiwan kerana haiwan ni cara pemakanan dia adalah heterotroph. So dia bergantung kepada tumbuhan dan haiwan lain untuk sebagai makanan. Macam panda ni dia special jenis buluh ini sahaja makanan dia. Lepas tu burung pula, ada burung yang jenis migrasi, dia migrate kerana dia nak mencari bekalan makanan dan dia nak keluar daripada kawasan yang sejuk. Okey, kita masuk 3 corak taburan populasi. Okey, kita boleh buat sekali lah dalam buku kamu. Okey, yang pertama ni berkelompok. Okey, sebab sumber tak sekata, so dia mempunyai kumpulan-kumpulan yang terpisah yang berkelompok dalam satu tempat. Mungkin ni sumber air. Kalau sumber air, so dia berkelompoklah dekat 3 kawasan air yang berbeza. Kita ada rawak. Rawak menunjukkan dalam satu kawasan tu, organisma tu bergerak bebas. Maksudnya dia bebas di dalam satu kawasan, tapi interaksi antara organisma tu sebab dia bebas, jarak dia nampak jauh kan. So interaksi antara organisma itu pun kurang. Okey, yang ketiga sekata. Maksudnya penyebaran dia tu sekata. Spesies ini ataupun kata organisma ini dia tersebar sekata sebab sumber dia sama dan terhad pada kawasan ini sahaja.
Okey, bawah dalam muka surat 117 tu kamu boleh labelkan, isikan faktor-faktor yang mempengaruhi populasi. Okey, kita ada faktor abiosis dan faktor biosis. Okey, untuk tumbuhan, ini teacher bacakan dekat jawapan muka surat 117 Faktor abiosisnya adalah cahaya, suhu, pencemaran, air, pH tanah, kesuburan tanah. Faktor biosisnya kaedah pendebungaan dan kaedah penyebaran buah atau biji benih. 4 faktor yang mempengaruhi taburan populasi haiwan. Okay, faktor abiosisnya suhu, tempat membiak, pencemaran, makanan, air. Manakala faktor biosisnya adalah pemangsaan. Okey, pemangsaan. So, kita tengok muka surat 118, kita nak tengok saiz populasi. Menganggarkan saiz populasi organisma. Okey, saiz populasi organisma di dalam satu kawasan kita hanya boleh menganggarkan. So, kita ada 2 faktor penting yang mana dalam kajian ekologi populasi ni, iaitu saiz populasi dan kepadatan populasi. Saiz tu bermaksud seluas mana organisma itu mendiami sesuatu habitat. Kepadatan tu banyak mana bilangan dia per kawasan itu. Itulah yang dikaji dalam ekologi. So, untuk menganggarkan saiz populasi organisma, kita menggunakan teknik persempelan rawak. Okey, sama jawapan yang nombor 7 tu. Saiz populasi dan kepadatan populasi boleh dianggarkan dengan teknik persempelan rawak. Okey, teknik persempelan rawak ni dia digunakan untuk kawasan yang untuk kawasan yang besar dan data sukar diperoleh. Sampel yang mewakili kawasan tersebut, sampel haiwan ataupun sampel tumbuhan yang nak kita kaji tu, kita ambil supaya kita dapat anggarkan kelimpahan ataupun corak taburan organisma. Kelimpahan tu kepadatan dia banyak mana. Bagaimana organisma tu menduduki habitat itu. So, kita akan guna teknik persempelan kuadrat untuk tumbuhan. Okey, tumbuhan daratan atau haiwan yang tidak aktif atau bergerak dengan amat perlahan. So, kita boleh guna teknik persempelan kuadrat. Okey, bilangan organisma yang kita ambil tu kita panggil sampel. Sampel itu dia mewakili kawasan yang kita kaji sahaja. Okey, data yang kita dapat, nilai yang kita dapat itu menganggarkan haiwan pada habitat itu sahaja. Okey, ini namanya kuadrat. Kuadrat ni merupakan segi 4. Okey, kita boleh buat daripada plastik, besi ataupun kayu. Okey. Dan kita pecahkan kepada saiz yang sama supaya kita boleh kira keluasan sesuatu petak kecil ni. Okey, saiz kuadrat yang kita buat bergantung kepada organisma apa yang kita nak kaji. Kalaulah kata nak gambar macam ni, ya ini sama macam yang kita ada kat sekolah. Okey. Maksudnya kuadrat ni kita buat 1 meter kali 1 meter. So dalam dia ada 10 jalur, 10 row and column. So kita nak anggarkan bergantung kepada saiz ataupun jenis organisma yang kita nak kaji. So dekat sekolah yang teacher selalu buat adalah kita nak kaji populasi rumput. Ini rumput ni kita panggil
Rumput apa lah. Saya panggil lembu je kot. Okey, kita nak kaji rumput tu, keluasan dekat kawasan tu berapa padat dia. Berapa saiz populasi dia. Okey. So ini adalah 3 jenis kajian kita. Okey. Kita ada frekuensi, kepadatan dan peratus litupan. Frekuensi tu kekerapan. Okey. Banyak mana spesies tu ada di kawasan itu, berapa kerap. Kepadatan dia pun ke tahap kelimpahan dia berapa di kawasan itu. Litupan spesies kita guna kepada kebanyakan kita guna kepada spesies yang menjala. Sebab kita boleh nampak dia keluasan tempat atau keluasan tanah yang dilitupi oleh pucuk tumbuhan tu berapa banyak. Okey. Okey, untuk sini teacher nak kita buat sama-sama muka surat 119. Okey. Buka buku kamu muka surat 119. Okey, nampak tak ada kuadrat 1, kuadrat 2, kuadrat 3 dan kuadrat 4. Kat bawah dia dah bagi kat kamu jadual. Jadual untuk frekuensi, jadual untuk kepadatan dan jadual untuk litupan. Okey, dah buka? Dah, teacher. Dah. Mama. Dua, buka. Sekejap teacher nak. Okey, sama dengan teacher kan? Okey, kita ada dua jenis tumbuhan dalam ni. Satu dia bagi gambar keladi bunting. Yang segi 5 ni dia bagi Lemna sp. Okey, kita nak buat frekuensi spesies sekarang ni. Bila kita nak buat frekuensi, bila kita nak buat frekuensi, kita kira bilangan kuadrat yang mengandungi spesies itu sahaja. Sekarang kita ada 4 kuadrat. Okey, kuadrat pertama. Ada tak keladi bunting dalam ni? Ada kan? Okey, kamu tanda right. Faham tak nak tanda right kat mana? Tak. Tak, dekat jadual bawah tu. Dekat bawah ni. Kuadrat 1, bawah dia tanda right. Okey, lepas tu tengok pula pada kuadrat 2. Ada tak pokok keladi bunting? Ada kan? Okey, tandakan right. Pada kuadrat 3 ada tak keladi bunting? Kuadrat 4 ada tak keladi bunting? So bila kita tanda, maksudnya semua kuadrat mengandungi spesies itu. Spesies keladi bunting ada, spesies lemna pun ada. Okey, so kita dapatkan jumlah bilangan kuadrat yang mengandungi spesies itu. Ada 4. Okey. Nilai kat sini macam mana kamu dapat? Okey. Nilai 100 dapat daripada, tengok balik pada rumus muka surat sebelah tu. Bilangan kuadrat yang mengandungi spesies dikaji bahagi semua bilangan kuadrat. So 4 bahagi 4 darab 100. Dapat 100%. Okey, faham frekuensi? Faham. Faham. Katalah ada lagi kuadrat kat sini, kuadrat ke-5. Kuadrat ke-5 ni kosong. Okey, kosong.
Bila kosong, kamu bahagi bawah tu kamu bahagi 5 sebenarnya, bukan bahagi 4. Okay, ingat untuk frekuensi spesies, jumlah bilangan kuadrat akhir tu adalah keseluruhan kuadrat. Nanti kamu buat latihan yang teacher buat Google Form tu, semua ada pengiraan dalam tu, dapatlah kira frekuensi kepadatannya macam mana. Okey, sekarang nak kira kepadatan spesies. Kepadatan kamu tulis bilangan. Okey, untuk kuadrat 1, berapa bilangan keladi bunting? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tulis 6. Lemna 3. Okey, dapat jawapan? Dapat. Dapat. Untuk kuadrat 2, kita ada 3 keladi bunting, kita ada 5 lemna. Kuadrat 3, kita ada 4 keladi bunting, kita ada 6 lemna. Kuadrat 4, kita ada 1 keladi bunting, kita ada 5 lemna. Okey, jumlah bilangan kat situ, jumlah bilangan spesies. Tambah semua. 6 tambah 3 tambah 4 tambah 1, jumlah dia 14. 3 tambah 5 tambah 6 tambah 5. Okey, dapat 19. Dan yang baru masuk ni teacher tengah buat muka surat 119 buku kamu. Okey, spesies dekat sebelah. Siapa yang dah dapat kira kepadatan spesies dapat berapa? Macam mana nak kira? Okey, kita kira, kita ambil semua bilangan individu itu, kita bahagikan dengan jumlah bilangan kuadrat darab luas kuadrat. Luas dia bagi 1 meter persegi. Kan? 1 meter kali 1 meter. So 1 meter 1 meter persegi lah. So 14 untuk keladi bunting 14 bahagi dalam kurungan bawah 4 darab 1. So dapat jawapan sama tak dengan jawapan teacher? 3.5 dengan 4.75. Sama. 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 Okey. Senang je kan kepadatan. Okey, kita nak tengok litupan kuadrat. Litupan ni dia ni sikit sebab bila dia buat 1 meter dengan 1 meter, kita nak kira luas ni. Luas dia meliputi kecil ni. So untuk kotak kecil ni 1 meter kamu kena bahagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faham tak? Okay, 10. Okay, so dapat 0 point berapa? Okay, lepas tu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 untuk keladi bunting. 12 darablah yang kamu bahagi tadi. So dapat 0.120. Kan 100 meter kan? 100 sentimeter. Okay. So lebih kurang macam ni lah. Okay. So untuk jumlah luas liputan, kita tambah semua ni. Tambah semua ni dapat jumlah luas litupan. Untuk litupan spesies, kita kena guna rumus jumlah luas ni, okay, bahagi 4 sebab jumlah kuadrat kita 4 darab 1. Lepas tu totalnya darab 100, kita dapat litupan spesies 100. Okay, so far so good. Ada masalah? Tak ada. Tak ada.
Okey, tak ada. Kita nak kembali ke slide. Okey. Untuk haiwan, kita guna kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. Untuk anggar populasi sebab haiwannya bergerak. Okey, bila haiwan ini bergerak, so apa kita buat ialah, okey, lepas ni keluar dekat kawasan rumah tu, katalah nak kaji rumah siapa banyak siput babi. Okey, apa nak buat? Kita buat macam ni. Ambil satu masa kita tangkap. Kata kita tangkap tu dapat 10 ekor. Okey? Kita tangkap secara rawak, dapat 10, kita catat 10. Dan 10 ekor tu kita tanda guna pewarna. Pewarna ni mestilah pewarna yang tidak berbahaya. Kekal tapi tidak berbahaya kepada haiwan. Okey, lepas kita tanda 10-10 yang kita tangkap tu, kita lepas. Dekat tempat yang sama kita tangkap. Bila kita lepas, kita ambil satu tempoh masa, katalah 4 hari, 5 hari. Kita tangkap semula siput babi di kawasan yang sama. Okey, jumlah yang kita tangkap kali kedua itu kita asingkan berapa bertanda, berapa tidak bertanda. Okey, berapa bertanda, berapa tidak bertanda. Okey, lepas tu kita guna rumus ni. Kali pertama, ni teacher buat ringkasan 1 kali pertama, darab kali kedua, bahagi bertanda. Okey. Cuba buat dekat muka surat 120 tu. 9A tu, kamu susun langkah-langkah dia. 1 hingga 6 tu. Itu senang je. Ikut ini kan. Bawah. Itu dia nak kaji kumbang rusa dalam sesuatu kawasan. So tangkapan pertama dia dapat 8 kan? Okey, 8 dia tanda, dia lepas semula. Tangkapan kali kedua dia dapat 14. 14 kali kedua tu ada berapa yang bertanda? 6. Okey. Bila yang bertanda tu 6, cara dia kira kat sini ialah 8 darab dengan 8 darab dengan 14. Jumlah semua. Jumlah semua tangkapan kedua. Bahagi dengan yang bertanda ada 6. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? Siapa yang dah dapat jawapan? Muka surat 121. 18.67. Okey, betul. 18.67. So saiz populasi tu kita bundarkan kepada 9. 9 dah 19. Okey, 19. Okey, andaian-andaian yang dibuat semasa teknik persempelan ini. Okey, sebab haiwan ni bergerak kan. So andaian untuk kaedah tangkap tanda lepas semula ni. Okey, nombor 1, kaedah pergerakan haiwan adalah terhad oleh sempadan geografi. Okey. Yang kedua, haiwan adalah ditangkap secara rawak. Yang ketiga, bahan yang digunakan untuk menanda haiwan tidak mengganggu pergerakan dan aktiviti haiwan. Mestilah tidak mengganggu pergerakan haiwan tersebut. Haiwan yang ditanda
bergaul bebas dalam populasi. Tanda yang digunakan tidak hilang dalam tempoh kajian. Tiada kelahiran dan kematian. Kita andaikan tak ada yang lahir anak, tak ada yang mati. Itu kita punya andaian sahaja. Tiada imigrasi atau emigrasi. Tak ada yang bertambah masuk ataupun berkeluar. Dan tiada pemangsaan. Okey, tak dimakan oleh serangga. Okey, itu saja untuk topik ini. Ini adalah latihan buku teks. So, untuk hari ini, teacher nak kamu buat yang dalam Google Form dan yang hantar untuk teacher semak tu, yang dalam modul ni lah, muka surat 122, yang latihan akhir je. Latihan depan-depan tu kita dah buat sama-sama, tak perlulah. Okay, so ini adalah contoh soalan SPM tahun 2019 kot, tak salah teacher. Esei. Esei ni dia bagi soalan 9. Menunjukkan persempelan kuadrat P dan Q pada satu kawasan. Dia nak mengkaji spesies Pleurococcus. Pleurococcus tu adalah alga yang terbentuk pada kawasan lembap. Kalau kamu tengok batang pokok tu ada hijau-hijau tu, itu adalah Pleurococcus. So dia guna kuadrat saiz macam ni. So soalan esei dia tu, tentukan taburan populasi Pleurococcus dalam kuadrat P dan kuadrat Q. P adalah di kawasan terlindung sikit kat pokok ni, Q ni atas batu. So ada dua soalan kat sini. Kemudian soalan kedua, terangkan faktor yang mempengaruhi taburan populasi Pleurococcus dalam kuadrat P atau kuadrat Q. Kemudian kena terangkan faktor apa pula yang mempengaruhi taburan tu. Ingat tak faktor-faktor yang kita sebut masa awal-awal tadi? Okay, so jawapannya, ini teacher terangkan dengan jawapan So untuk tentukan taburan, soalan yang pertama, untuk tentukan taburan, okay, sama ada kamu kira, okay, pengiraan, atau kita menerangkan taburan Pleurococcus pada kuadrat P adalah lebih tinggi daripada kuadrat Q. Okay, so D1, D2, D3 ni adalah markah pertama, markah kedua, markah ketiga. Okay, soalan kedua dia suruh kamu terangkan faktor yang mempengaruhi taburan Pleurococcus. Bila soalan ni masa tu menjadi cabaran kepada calon sebab calon tak bezakan dua kawasan. Sedangkan dalam soalan ada dua kawasan. So cara jawab pun kena membezakan antara dua kawasan. Okey, faktor pertama adalah cahaya matahari. So bila calon tulis cahaya matahari saja, dia tak tulis P tu terlindung, Q tu terdedah. So jawapan tu tak ada makna. So jawapan pertama ialah terlindung pada kuadrat P, dia terlindung daripada cahaya matahari ataupun tinggi, height. Kuadrat Q pula, H ni sesat ni. Kuadrat Q pula terdedah tinggi. P ni terlindung, tercover. Okey. Yang kedua, faktor kedua adalah air, kelembapan. So pada permukaan batang, pokok dapat menyimpan air. Pada permukaan batu tidak dapat menyimpan air. Okey. P3, batang pokok tu ini bekalan makanan. So batang pokok dapat membekalkan habuk ataupun bahan organik kepada Pleurococcus. Q ni tidak dapat membekalkan. Okey.
Faktor seterusnya, suhu. Suhu dia datang daripada sini. Bila P ni berada di kawasan yang terlindung, kadar transpirasi pokok merendahkan suhu di kawasan P. Manakala Q tiada transpirasi tapi haba secara terus kepada kuadrat Q. Okay, so faktor di bawah, faktor keamatan cahaya rendah, keamatan cahaya tinggi. So ini faktor yang atas ni penerangan. Suhu, kelembapan tinggi, lebih neutron. Okey, bila tadi teacher terangkan dekat faktor, faktor kat bawah ni, okey, faktor kat bawah ni penerangannya di atas. So sebab tu tadi teacher kata faktor tu jangan bagi secara umum keamatan cahaya sahaja. So kena tunjuk keamatan cahaya rendah dekat P, keamatan cahaya tinggi dekat Q. Penerangannya di atas. Okay. Suhu yang rendah, suhu yang tinggi. So markah ni dia datang sekali tau. So jangan, so bila bahayanya, bila soalan begini, soalan ni nak membezakan sebenarnya, nak membezakan dua kawasan. Terangkan kenapa dua kawasan ni berbeza populasinya. So cara kamu menjawab pun kena menerangkan perbezaan dia. Okay. P7 kelembapan tinggi, Q7 kelembapan rendah, P8 lebih neutron, Q8 kurang neutron. So yang bawah ni adalah kesimpulan dia. Penerangan melibatkan kesimpulan kedua-dua kuadrat. Okey, dia bagi kesimpulan Spirococcus memerlukan keamatan cahaya yang rendah. Okey, untuk fotosintesis. Sebab itulah dekat P tu banyak, bilangan dia banyak. Okey, suhu kuadrat P lebih sesuai untuk tindak balas enzim ataupun metabolisme Spirococcus. Kelembapan dan air penting untuk medium tindak balas kimianya. Nutrien penting untuk pembahagian tumbuhan. Persaingan, okey, dia bagi ni tambahan. Persaingan Spirococcus intraspesies, maksudnya sesama spesies tu pada P ni rendah. Kenapa P rendah? Walaupun dia banyak. Sebab bekalan makanan dia banyak, keperluan dia banyak, air dia banyak. Dan habitat, akhir sekali, habitat di kuadrat P adalah lebih sesuai daripada kuadrat Q. Sebab itulah menjawab balik soalan yang asal dia apa? Taburan di P, bagaimana faktor itu mempengaruhi taburan Spirococcus di kuadrat P dan kuadrat Q. Okay. So, soalan ni soalan esei. Bila soalan esei, kita kena belajar baca soalan secara menyeluruh. Okay. So ini teacher terangkan dulu cara macam jawapan dia. Nanti kita akan praktis, kamu kena praktis selalu jawab esei. Okay. Pada yang jarang-jarang yang tak pernah hantar esei kat teacher tu, kena hantar esei. Sebab esei itulah yang teacher boleh nampak cara kefahaman kamu terhadap sesuatu topik dan juga bila kefahaman tu bagaimana kamu analisis sesuatu apa? Sesuatu masalah tu, sesuatu fakta. So bila teacher tahu yang tu, so teacher boleh tahulah masalah kamu kat mana, kefahaman kamu kat mana. So yang jarang-jarang hantar esei kat teacher tu, rajin-rajinlah hantar. Okay? Hantarlah. Kalau rasa macam stres, buat dulu yang mana topik yang kamu suka. Jangan tak suka semua pula. Kalau tak suka semua, kena drop tu paper bio tu SPM nanti. Okay? So itu saja untuk hari ini.
Ada soalan?